Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk bagi perbincangan ini ialah politik dan kuasa punca gelombang ketiga COVID-19. Tema bagi perbincangan ini ialah politik dan kuasa. Perbincangan ini akan menjelaskan bagaimana politik dan kuasa mempengaruhi peningkatan dan penurunan kes COVID-19 di Malaysia. Artikel pertama menjelaskan tentang keadaan ekonomi negara yang semakin pulih akibat penularan pandemik COVID-19. Menurut Datuk Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, keadaan ekonomi negara belum pulih sepenuhnya tetapi dilihat beransur pulih apabila kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi semula. Kerajaan juga telah mencadangkan beberapa langkah berjaga-jaga walaupun keadaan negara semakin pulih. Antaranya ialah mewujudkan dasar sekuriti makanan untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Kerajaan juga menasihati rakyat supaya sentiasa patuh pada peraturan untuk memutuskan rangkaian pandemik COVID-19 ini. Tadi rakan saya Aisyah telah menerangkan mengenai keadaan ekonomi di negara kita yang dilihat beransur pulih ekoran penurunan kes COVID-19 pada ketika itu. Ini menunjukkan bahawa usaha kerajaan dalam melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebagai suatu usaha yang tepat untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Namun begitu, segala usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan serta rakyat dalam mematuhi arahan menjadi sia-sia apabila kes di Sabah meningkat secara mendadak setelah pilihan raya negeri PRN Sabah dijalankan. Bertitik tolak dari situlah kes COVID-19 terus meningkat di seluruh Malaysia. Hal ini sebenarnya telah mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia kerana ahli politik yang berkempen di Sabah tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti menjaga penjarakan fizikal. Disebabkan peningkatan kes secara mendadak di Sabah, pihak TUDM telah menghantar bantuan seperti kelengkapan perubatan ke Sabah. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya kuasa menjadi punca utama peningkatan kes COVID-19 yang berlanjutan sehingga ke hari ini. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan kes COVID-19 secara mendadak, maka timbulnya ura-ura berkaitan dengan kemungkinan negara Malaysia ini akan diisytiharkan darurat. Jadi, apabila berita ini tersebar, ia seperti membuka peluang kepada pihak pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan pada ketika itu. Menerusi kenyataan Aminul Huda Hassan, iaitu merupakan pengurusi Amanah Johor, telah menyuarakan penentangannya terhadap isu darurat ini. Namun penentangan ini lebih kepada soal kuasa dan politik kerana berdasarkan apa yang beliau katakan, lebih menjurus kepada ingin Muhyiddin Yassin meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Beliau juga mengaitkan isu darurat ini dengan Belanjawan 2021 sebagai alasan Muhyiddin Yassin ini mementingkan diri sendiri, bimbang sekiranya belanjawan ini tidak diterima dan cuba untuk mengekalkan kedudukan kuasanya. Oleh itu, walaupun Aminul Huda ini menyatakan beliau menolak sekeras-kerasnya isu darurat ini, namun kritikan-kritikan yang dilemparkan ini lebih menjurus kepada soal politik berbanding dengan kerisauan beliau terhadap situasi negara yang sedang dilanda COVID-19 ini. Rakan saya Elisha sebentar tadi telah menerangkan tentang kenyataan pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan yang menentang usul berkaitan dengan darurat serta hasratnya yang menginginkan Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Kenyataan beliau ini dianggap sebagai satu kenyataan yang tidak matang untuk dikatakan pada ketika negara berada dalam keadaan yang tidak stabil akibat pandemik COVID-19. Dan hal ini berkait rapat dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong tentang pengisytiharan darurat yang mana Seri Paduka Baginda mengatakan bahawa tiada keperluan untuk melaksanakan darurat pada ketika itu, dan Baginda juga menegur segelintir ahli politik untuk berhenti melakukan sebarang tindakan yang tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Jadi ini menunjukkan bahawa Seri Paduka Baginda sendiri sudah muak dengan sikap segelintir ahli politik yang bersikap tidak bertanggungjawab pada ketika negara berada dalam keadaan yang tidak stabil akibat pandemik COVID-19. Percaturan politik perlu dihentikan buat sementara waktu bagi memberikan ruang kepada pemerintah untuk memfokuskan kepada pandemik COVID-19. Rakyat akan berasa muak dan jemu dengan percaturan politik kerana ahli politik hanya mementingkan agenda mereka dan bukan mementingkan agenda rakyat. Rakyat sentiasa memerhati tindak tanduk ahli politik semasa COVID-19 melanda di Malaysia. Sekiranya ahli politik hanya memikirkan kepentingan mereka, kesannya akan dilihat pada pilihan raya yang akan datang. Pada waktu gawat ini tidak perlulah berbahas sesiapa yang layak menjadi Perdana Menteri. Selain itu, cadangan untuk mengisytiharkan darurat telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Namun, baginda telah mengambil keputusan yang tidak gopoh dengan memberikan tempoh supaya kerajaan mengambil peluang melaksanakan langkah penyelesaian tanpa darurat. Secara kesimpulannya, perbincangan ini membuktikan bahawa politik dan kuasa menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia.